Dan minta pula daripada Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan. Silakan. Berapa? 20 minit ke? 20 minit. Okay. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 6 ahli yang berhormat senator yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan menjunjung kasih titasi Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang telah menyentuh isu-isu di bawah tanggungjawab Kementerian Pertahanan. Sebanyak 17 pertanyaan telah dibangkitkan oleh 6 ahli yang berhormat senator, iaitu 6 pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Umar Imran bin Abdul Hamid, 4 pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Tuan Zaidi bin Suhaili, 1 pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Paul Igai, 1 pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Tuan IR Muhammad Nasir bin Hashim, 2 pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Tuan Lee Chin Tong, dan akhir sekali 3 pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Zahid Ma'arif. Tuan Yang Di-Pertua, berbagai isu yang telah dibangkitkan oleh ke-6 ahli Yang Berhormat Senator yang meliputi isu kebajikan veteran ATM, isu penempatan pos tentera dan perbinaan markas tentera, isu kerjasama tentera laut di Raja Malaysia TLDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia, dan juga isu status tanah kegunaan Kementerian Pertahanan di Sungai Perak dan di Teberau dan juga di Sekudai Johor, isu perolehan Littoral Combat Ship LCS, isu lambang pangkat ATM yang turut digunakan pakai oleh agensi penguatkuasa kerajaan yang lain, isu peruntukan belanjawan tahunan Kementerian Pertahanan, isu perolehan MRCA TDM dan program 1525 TLDM, isu rumah keluarga Angkatan Tentera ataupun rekad, dan akhir sekali isu kematian Prebet Abdul Aziz Asnam. Saya akan cuba menjawab kesemua soalan-soalan yang dikemukakan dalam masa yang diperuntukkan 20 minit kepada saya. Namun seandainya tidak sempat, saya akan cuba menjawab secara bertulis. Tuan Yang Bertua, isu pertama yang ingin saya sentuh ialah berkaitan isu kebajikan kepada veteran ATM yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Umar Imran, yang telah membangkitkan 2 perkara, iaitu isu berkaitan pingat jasa Malaysia PJM, iaitu pemberian one-off kepada baki penerima yang masih belum menerimanya dan cadangan pemberian allowance secara bulanan kepada penerima PJM. Tuan Yang Bertua, sebelum saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Umar Imran, izin saya terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang saya tengok daripada sejak Dewan Rakyat lagi pada penggal lepas sentiasa memperjuangkan nasib warga ATM, khususnya veteran ATM. Sebagai makluman Yang Berhormat Senator, kepimpinan kerajaan sekarang sentiasa prihatin akan kebajikan veteran ATM serta mempunyai hasrat yang sama seperti Yang Berhormat Senator hasratkan. Namun, ianya masih tertakluk kepada keupayaan kewangan semasa kerajaan, terutamanya dalam menghadapi wabak COVID-19 yang masih menjadi ancaman utama kepada negara pada masa ini. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Senator tentang pemberian one-off kepada penerima pingat jasa Malaysia, Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM telah selesai membuat pembayaran allowance kenangan pingat jasa Malaysia secara one-off sebanyak RM500 pada bulan Mac 2020 kepada 70,000 veteran ATM yang melibatkan peruntukan berjumlah 35 juta. Manakala bayaran seterusnya bagi baki penerima PJM yang dianggarkan 51,816 orang akan dilaksanakan setelah permohonan kewangan tambahan sebanyak 25.9 juta diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Cadangan pemberian allowance bulanan perlu diperhalusi dengan mendalam bersama agensi pusat kerana ia akan melibatkan komitmen kewangan jangka panjang kepada kerajaan. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Senator Laksamana Haji Muhammad Imran juga mencadangkan kadar pencen pesara tentera diselaraskan dengan sektor awam. Yang Berhormat turut mencadangkan kaedah satu pangkat untuk satu kadar pencen dan kajian semula pencen pada setiap 10 tahun. Bagi cadang ini, seperti mana Yang Berhormat sendiri tahu dan sedia maklum, serta sebagai seorang bekas pegawai tinggi dalam ATM Tentera Laut, penugasan dan skim perkhidmatan ATM adalah berbeza dengan skim perkhidmatan awam. Tempoh perkhidmatan anggota lain-lain pangkat adalah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 21 tahun dan 26 tahun. Tempoh perkhidmatan yang kurang daripada 21 tahun adalah tidak layak untuk menerima pencen. Pengiran pencen pula adalah berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan di mana anggota lain-lain pangkat ini
layak menerima pencen 50% daripada gaji pokok akhir bagi tempoh perkhidmatan 21 tahun dan maksimum 60% bagi tempoh perkhidmatan 25 tahun, 3 bulan dan ke atas. Bagi pengiraan pencen, pegawai ATM pula adalah sama dengan perkhidmatan awam. Pegawai ATM layak menerima pencen setelah berkhidmat 20 tahun dengan kadar pencen mengikut formula pencen. Bagi melayakkan untuk menerima pencen 50% dari gaji pokok akhir tempoh perkhidmatan 25 tahun dan maksimum 60% bagi tempoh perkhidmatan 30 tahun dan ke atas. Bagi cadangan yang berhormat Senator, untuk penggunaan kaedah satu pangkat bagi satu pencen, ia perlu dibuat kajian yang terperinci kerana tempoh perkhidmatan anggota LLP ATM adalah berbeza-beza walaupun dalam pangkat yang sama. Sebagai contoh, pangkat sarjan yang berkhidmat 21 tahun dengan yang berkhidmat 26 tahun, mengikut pengiraan pencen sekarang ini, pencen pangkat sarjan yang berkhidmat 26 tahun lebih tinggi berbanding dengan pencen pangkat sarjan yang berkhidmat hanya 21 tahun. Jadi ini tak begitu adil kalau untuk 26 tahun kalau kita nak samakan. Bagi cadangan, walaupun bagi cadangan Berhormat Senator agar dibuat kajian semula pencen setiap 10 tahun adalah cadangan yang baik dan pihak kementerian mengambil maklum akan cadangan ini. Pihak Kementerian Pertahanan akan mempertimbangkan kedua-dua cadangan yang berhormat Senator, iaitu penggunaan kaedah satu pangkat untuk satu kadar pencen dan kajian semula pencen pada setiap 10 tahun dalam kajian jurang pencen yang sedang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Isu yang seterusnya berkenaan perolehan Littoral Combat Ship yang telah dibangkitkan oleh mantan Timbalan Menteri Pertahanan iaitu Yang Berhormat Senator Tuan Lin Chin Tong. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator ini yang telah menyentuh isu LCS ini secara panjang lebar. Dan sebagai mantan Timbalan Menteri Pertahanan, saya percaya YB sendiri sememangnya terlibat secara langsung dan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bagi menangani isu pembinaan Littoral Combat Ship dan kelewatan menerima aset ini dari tarikh yang ditetapkan. Bagi cadangan Yang Berhormat Senator agar satu forensik dijalankan berdasarkan hasil penemuan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan Kewangan Kerajaan di mana sebanyak 1 bilion daripada 5.94 bilion yang telah dibayar tidak dapat dikesan. Suka saya jelaskan, Kementerian Pertahanan buat masa ini tidak mempunyai kepakaran untuk melaksanakan audit forensik. Maka dengan ini, perkara ini boleh dicadangkan kepada Jawatan Audit Negara untuk melaksanakan audit forensik tersebut. Manakala pihak kementerian sentiasa bersedia untuk memberikan kerjasama yang diperlukan dalam siasatan audit berkenaan. Yang Berhormat Senator juga membangkitkan cadangan ataupun option penyelesaian yang telah dinyatakan sebelum ini oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan yang mensasarkan penyiapan sekurang-kurangnya 2 kapal yang ada pada hemat Senator kurang tepat dan sepatutnya pihak kerajaan menerima sekurang-kurangnya 4 buah kapal berdasarkan pembayaran yang telah dikeluarkan. Untuk yang makluman Yang Berhormat Senator, Kementerian mengakui syarikat yang kita lantik untuk membina dan membekalkan LCS telah gagal menyiapkan kapal tersebut mengikut tempoh sebagaimana yang dipersetujui di dalam kontrak. Kementerian juga telah memberi peluang kepada syarikat untuk menyiapkan kapal LCS seperti yang diperuntukkan dalam kontrak. Namun, dengan keberhutangan yang tinggi dan situasi kewangan syarikat yang meruncing, Kementerian tidak yakin dengan kemampuan syarikat tersebut untuk meneruskan kontrak ini. Maka 3 option penyelesaian yang telah dicadangkan Kementerian iaitu option pertama, di mana kontrak diteruskan tetapi dengan melantik Naval Group Friend iaitu Design Authority untuk LCS sebagai kontraktor penyelamat melalui deed of assignment dengan syarikat. Option yang kedua iaitu kontrak diteruskan oleh syarikat. Dan option yang ketiga iaitu tentulah penambatan kontrak dengan syarikat tersebut. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, pihak kementerian ingin agar bukan saja 4 buah kapal tapi kesemua 6 buah kapal dapat diperolehi. Namun kementerian terpaksa bersikap realistik dalam hal ini dan seterusnya menganggarkan hanya 2 kapal akan disiapkan dengan baki peruntukan yang ada. Tuan Yang Bertua, bagi isu perolehan LCS ini juga, Yang Berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Imran membangkitkan tentang tawaran daripada Persatuan Veteran TLDM untuk membantu memantau pembinaan LCS ini.
Bagi isu yang dibangkitkan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih cadangan Yang Berhormat Senator ini dan Persatuan Veteran TRDM yang begitu prihatin atas isu perolehan LCS TRDM. Walau bagaimanapun, pihak kementerian setakat ini belum menerima cadangan rasmi dari Persatuan Veteran TRDM berhubung perkara ini. Usaha lanjut hanya dapat kita kemukakan dan berikan setelah cadangan tersebut diteliti oleh pihak-pihak yang terlibat. Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri, untuk makluman saya telah tulis surat kepada Yang Berhormat Menteri. Nampaknya Yang Berhormat Menteri belum menerima surat tersebut. Saya harap boleh dirujuk kepada Yang Berhormat Menteri. Tawaran kami cadangkan supaya tambahan 1.4 bilion yang dimohon oleh Naval Dockyard kita luluskan dengan berkendakkan 6 buah kapal disiapkan. Akhirnya, oleh kerana saya kata alang-alang seluk Pekasam biar sampai ke Pangkal Lengan. Alang-alang dah buat kapal biar sampai siap. Itu cadangan saya, Tuan Speaker. Terima kasih. Okey, silakan. Yang Berhormat, terima kasih atas jawapan. Memang saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat pelantikan Yang Berhormat sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Dan dalam mesyuarat pada 11 hari bulan Februari, bersama dengan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan mantan Menteri Pertahanan, satu keputusan telah dibuat di mana Kementerian Pertahanan diarahkan untuk membuat siasatan dan juga merujuk kepada SPRM berkenaan dengan 1 bilion yang tidak dikesani, dan sebenarnya angka-angka yang diberikan sebenarnya dari Jawatan Kuasa Tan Sri Amrin Buang. Tan Sri Amrin Buang telah ada detail ataupun butiran, semua butiran selain daripada forensik accounting. Forensik accounting untuk 1 bilion itu belum lagi ada. Tapi yang lain sudah ada, dan didapati bahawa ada masalah dengan 3.5 bilion yang telah dibayar. So, saya ingin tahu apa pendirian Kementerian Pertahanan sekarang berkenaan dengan keputusan yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri pada 11 hari bulan Februari, mesyuarat 11 hari bulan Februari, berkenaan dengan siasatan terhadap dana yang telah hilang. Terima kasih. Terima kasih. Celahan yang kedua-dua YB. Yang pertama, yang Laksamana Pertama Haji Imran mengenai tentang tawaran yang telah dikatakan telah kemukakan buat masa ini. Saya akan cek tentang tawaran tersebut dan insya-Allah kita akan berbincang tentang hal tersebut. Mengenai tentang dibangkitkan celahan yang dibangkitkan oleh YB Cintong mengenai 11 isu 11 Februari ini, saya akan cek juga. Tetapi sudah tentulah kita pun di peringkat kementerian memang juga turut kesal, upset lah dengan kelewatan tersebut. Ya, sebab itulah di pihak kementerian kita ada 3 option yang kita kemukakan. Ya, walaupun dan tentang yang dibangkitkan tentang forens yang 1 bilion yang tak boleh kesan tu, yang sebab tu yang saya katakan tadi, di peringkat kementerian kita tak ada kepakaran. Kita walau bagaimanapun, kita isu ini kita tidak akan lepas tangan, kita akan selesaikan juga. Cuma beri masa pada pihak kementerian untuk menyelesaikan. Bukan saya tahu, because isu ini dah berlanjut begitu lama dah. Ya. YB. Yang Berhormat, saya pernah kendalikan isu ini bersama dengan mantan Menteri Pertahanan, dan saya rasa yang cadangan yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan, tak semestinya menyelesaikan masalah ini, kerana kalau kita dapat 2 kapal pun tak cukup. TLDM memerlukan lebih banyak kapal, terutamanya untuk menghadapi cabaran di Laut Cina Selatan. So, saya cadang kepada kementerian yang kalau boleh, yang penting ialah selesaikan dana yang telah dibayar, iaitu 5.9 bilion, termasuk 3.5 bilion yang bermasalah, dan di antara 3.5 bilion yang bermasalah tu ada 1 bilion telah tidak boleh dikesani, dan 1 bilion tu sebenarnya kalau kira forensic accounting, sebenarnya Baustad harus buat forensic accounting, dan rakan saya Senator Razzie Zidin adalah pakar forensic accounting. So yang penting ialah
selesaikan apa yang telah bermasalah dan asingkan, jadikan projek ni macam projek sakit dan disuntikkan dengan dana yang diperlukan. So kerajaan pusat selepas ada asingkan yang bermasalah, suntikkan dana baru untuk menyelesaikan projek ini. Terima kasih. Terima kasih YB Senator Cintong. Pandangan Cintong akan saya ambil, kita akan ambil kira. Terima kasih YB. Seterusnya saya ingin sentuh pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Tuan Zaidi bin Suhaidi yang membangkitkan isu kerjasama antara Tentera Laut Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasa Maritime Malaysia dalam mengukuhkan kawalan perairan di Benting Pertinggal Ali. Untuk maklumat Yang Senator, kerjasama TRDM dan APMM dalam mengukuhkan kawalan keselamatan di perairan Benting Pertinggal Ali adalah melalui penggiliran penugasan kapal di kawasan perairan tersebut yang diseraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Melalui kerjasama ini, penugasan kapal TRDM dan APM dilaksanakan 24 jam 7 hari seminggu secara penggiliran. Selain itu, pekerjasama TRDM dan APM bagi kawalan keselamatan di perairan BPA juga melibatkan pengongsian maklumat operasi secara berterusan bertujuan untuk meningkatkan berkesanan operasi kedua agensi. Pengongsian maklumat operasi ini dilaksanakan melalui markas operasi masing-masing, iaitu Markas Pemerintahan Armada Timur bagi TRDM dan Maritime Negeri Sarawak bagi APMM. Seterusnya, saya ingin juga sentuh mengenai peruntukan belanjawan Kementerian Pertahanan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Zahid bin Ma'arif. Yang Berhormat Senator mengharapkan keutamaan peruntukan diberikan kepada pihak kementerian agar mampu memperlengkapkan aset-aset canggih kepada ATM serta dapat menangani masalah keunsangan aset ATM. Bagi cadangan yang dibangkitkan oleh pihak cadangan ini, pihak kementerian ucapkan terima kasih ke Perantara Yang Berhormat Senator berhubung dengan peruntukan belanjawan tahunan kepada kementerian. Sebagai makluman Yang Berhormat Senator, Kementerian Pertahanan telah mengetengahkan keperluan untuk mendapat peruntukan kewangan pertahanan yang stabil dan mampan bagi memastikan Angkatan Tentera Malaysia dilengkapi aset dan kelengkapan yang berupaya menangani cabaran masa kini dan akan datang. Peruntukan yang konsisten dan stabil amat diperlukan untuk memastikan perancangan kerja untuk senggaraan aset-aset yang usang dapat dilakukan secara berjadual supaya aset tersebut boleh terus digunakan tanpa menjejaskan operasi dan kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia. Pembiayaan pertahanan lazimnya bersifat jangka panjang atau long term dan menyeluruh. Perolehan kelengkapan pertahanan adalah satu bentuk pelaburan intensif dan kebiasaan proses ini melangkau rancangan Malaysia. Dalam konteks ini, kestabilan peruntukan tahunan akan memastikan pengurusan pertahanan dapat dibuat dengan lebih cekat dan berkesan. Perkara ini dijelaskan dalam Kertas Putih Pertahanan yang diluluskan oleh Parlimen pada 2 Disember 2019. Pihak Kementerian Pertahanan sememangnya sentiasa memohon peruntukan yang diperlukan pada setiap tahun kepada kerajaan untuk meningkatkan kelengkapan pertahanan dan aset-aset canggih untuk memelihara kedaulatan negara. Dengan peruntukan yang ada, Kementerian Pertahanan akan mengoptimalkan pembelajaran untuk memastikan aset berada pada tahap kesiagaan yang terbaik. Dalam rancangan Malaysia ke-11, Kementerian Pertahanan telah diperuntukkan sebanyak 17.4 bilion di bawah belanja pembangunan yang merakumi 2.5 bilion bagi pembinaan fasiliti dan infrastruktur pembangunan serta 14.9 bilion untuk pembelian aset-aset strategik bagi memantapkan kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia. Pada tahun 2020 tahun ini, Kementerian Pertahanan telah menerima peruntukan sebanyak 3.083 bilion yang terdiri daripada pecahan 2.57 bilion untuk kelengkapan dan 516 juta untuk pembinaan. Kementerian Pertahanan akan terus komited dalam memastikan pertahanan negara diperkukuh sepanjang masa demi melindungi kepentingan Malaysia dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan wilayah negara kita. Tuan Yang Dipertua, seterusnya, saya ingin sentuh tentang berkenaan status tanah kegunaan Kementerian Pertahanan di Teberau dan Sukudai, Johor yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan IR Nasir Hashim dan status tanah di Sungai Perak yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Umar Imran Abdul Hamid. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Nasir mengenai status tanah di Sukudai dan Teberau dan adakah tanah di Sukudai akan diserah kepada Kerajaan Negeri Johor. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, tanah di Sukudai masih milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan untuk kegunaan Kementerian Pertahanan.
tidak ada dalam pengetahuan kementerian yang tanah ini akan diserah balik kepada kerajaan negeri Johor. Bagi tanah di Terpulau pula, ia hanya melibatkan tanah di lot 139 dan tanah ini telah pun dipindah milik kepada KCSB Sdn Bhd pada 30 Julai 1999. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Muhammad Imran tentang status tanah di Sungai Perak, suka saya memaklumkan tanah kegunaan Kementerian Pertahanan di kawasan berkenaan adalah di lot 5848, lot 5847, PT 4815, PT 4816 dan PT 4817 mungkin Sungai daerah Batang Padam Perak yang berkeluasan 1222.772 ekar adalah merupakan tanah milik persekutuan. Untuk sebagai maklumat Yang Berhormat Senator, sebahagian daripada tanah berkenaan yang berkeluasan 294.3 ekar telah disewa kepada beberapa syarikat untuk mengusaha aktiviti pertanian seperti tanaman kontan, menguntit hasil sawit, tanaman jambu batu dan berbagai lagi hasil tanaman. Tujuan sewaan tanah tersebut adalah memastikan kerajaan mendapat hasil daripada aktiviti sewaan tanah di samping mengelak berlaku pencerobohan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi cadangan Yang Berhormat Senator agar Persatuan Veteran ATM dan atau Yayasan Veteran untuk mengusahakan lot-lot tanah berkenaan, pihak Persatuan Veteran ATM atau Yayasan Veteran perlu mengemukakan permohonan penyewaan tanah kepada pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan ataupun kita panggil JKPTG, Kementerian Tanah dan Sumber Asli untuk pertimbangan dan kelulusan pihak kementerian berkenaan. Isu yang seterusnya yang saya ingin sentuh mengenai isu pendapatan pos tentera dan perminaan markas tentera yang dibangkitkan oleh 3 ahli Yang Berhormat Senator, iaitu Yang Berhormat Senator Laksamana Pertama Haji Muhammad Imran, Yang Berhormat Senator Tuan Zaidi dan Yang Berhormat Senator Paul Igat. Yang Berhormat Senator Haji Muhammad Imran telah mencadang diwujudkan pendapatan atau pos tentera di Pulau Pisang, Johor. Bagi cadangan Yang Berhormat Senator ini, suka saya jelaskan, semenjak Januari 2013 lagi, Tentera Darat telah menempatkan 1 platoon tentera bagi mengawal dan menunjukkan kehadiran pihak berkuasa Malaysia sepanjang masa di Pulau Pisang. Sebagai maklumat Yang Berhormat Senator, operasi Pulau Pisang adalah di bawah kawalan Markas Brigade ke-7 Infanteri di negeri Johor. Dengan konsep operasi yang dilaksanakan adalah menerusi pelaksanaan rondaan perimeter pulau dan mendirikan pos pemerhati. Sehingga kini, pelaksanaan operasi ini masih dikekalkan bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terjamin dari ancaman luar selain memantau operasi rumah api yang dikawal selia oleh pihak Singapura. Yang Berhormat boleh gulung seminit. Gulung. Okey, kalau gitu saya... Okey, yang akhir sebelum ada beberapa Tuan lagi. Speaker, saya mohon cadangkan bagi lagi 10 minit pada Kementerian Pertahanan. Bagi 2 minit lah. 2 minit. Okey. Terima kasih. Okey. Saya yang rasa yang penting yang isu yang terkini lah, isu yang terkini iaitu berkenaan kematian Allahyarham Prebet Abdul Aziz. Pangkat mungkin saya bertulis lah. Sekali. Terima kasih. Tak apa, Allahyarham dulu, kena kita tengok pangkat ya, kalau sempat. Okey, berkenai kematian Allahyarham Prebet Abdul Aziz Aznam yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Lee Chin Tong yang meminta ATM memberikan kerjasama penuh kepada siasatan pihak Polis Diraja bagi memastikan keadilan dapat diberikan kepada arwah dan keluarganya. Bagi isu yang dibangkitkan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat Senator dalam membangkitkan isu ini. Bagi pihak Kementerian Pertahanan dan Angkutan Tentera, saya juga ingin merakamkan ucapan taziah kepada keluarga Allahyarham Prebet Abdul Aziz Aznam yang telah meninggal dunia pada 6 September 2020 yang lalu. Sebagai makluman Yang Berhormat Senator semua, Prebet Abdul Aziz bin Aznam adalah anggota dari pasukan Batalion ke-10 Regimen Askar Melayu Diraja, Ken Majidi, Batu Pahat, Johor. Allahyarham telah melapor ke pasukan 10 RMD pada 11 Disember 2019. Pada 20 Januari 2020, Allahyarham telah tidak hadir bertugas, iaitu tidak hadir tanpa cuti, sehingga beliau menyerah diri di 10 RMD yang dibawa sendiri oleh ahli keluarga Allahyarham pada 28 Ogos 2020 pada jam 6 petang. Ya, di mana Allahyarham tidak hadir tanpa cuti selama 218 hari. Pada 28 Ogos 2020, hari yang sama, pada jam 11.50 malam,
Allahyarham telah didapati terjatuh dari tingkat 3 blok penginapan anggota bujang. Ketika kejadian, anggota pasukan Allahyarham pasukan 10 RMAD sedang menjalani operasi di Sabah dan hanya beberapa anggota barisan belakang berada di pasukan. Allahyarham telah dihantar dengan segera menggunakan kenderaan persendirian oleh anggota yang bertugas pada malam tersebut ke Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pegawai Pemerintah dan Panglima Division Ketiga Infanteri pada malam yang sama. Pada keesokannya, pada 29 Ogos 2020, Allahyarham telah dipindahkan ke ward ICU dan disahkan mengalami pendarahan dalam otak. Susulan itu, pasukan 10 RMAD juga telah membuat laporan polis pada 29 Ogos 2020 di Balai Polis Batu Pahat. Pada 4 September 2020, Allahyarham telah dipindahkan ke ward Surgical Mill untuk pemantauan dan disahkan meninggal dunia pada 6 September 2020. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan pada 8 September 2020 di tanah perkuburan Tanjung Rambutan, Ipoh, Perak. Tuan Yang Bertuah, hasil dari bedah siasat postmortem oleh doktor pakar dari Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru pada 7 September 2020 jam 11.40 pagi mendapati tiada kecederaan fizikal lain dalam badan jenazah yang boleh dikaitkan dengan unsur jenayah dan penderaan. Pakar forensik jenayah dan PDRM telah melawat lokasi kejadian di pasukan 10 RMD pada 7 September 2020 jam 40.30 petang bagi menjalani siasatan terperinci. Walau bagaimanapun, siasatan yang dijalankan masih belum dimuktamadkan. Pihak ATM akan terus memberikan kerjasama serta bantuan kepada pihak PDRM dalam membantu siasatan. Pihak ATM berasa amat sedih atas kejadian yang berlaku dan turut bersimpati kepada keluarga Allahyarham dan akan meneruskan siasatan sehingga keadilan terhadap Allahyarham ditegakkan. Suka saya tegaskan, pihak ATM tidak sekali-kali berkompromi dengan sebarang kecuaian dan pelanggaran undang-undang oleh anggota-anggotanya dan akan mengenakan tindakan yang tegas kepada pelaku-pelaku kesalahan berkenaan dan sekiranya terdapat pertuduhan atas kesalahan penderaan, pihak ATM tidak akan teragak-agak untuk memberhentikan anggota yang terlibat daripada perkhidmatan tanpa menjejaskan tindakan perundangan kepada atas anggota-anggota yang terlibat. Yang tu, nak teruskan ke ataupun kena landing dah? Mohon Tuan Speaker, pembagian pangkat. Saya dah bangkitkan sejak 2015. Boleh. Tolong Tuan Speaker. Satu je. Terima kasih Tuan Speaker. Okey, terima kasih. Dia senator ni paling rajin ni. Dia soalan paling banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih senator. Kawan saya ni. Saya ingin mengenai lambang pangkat, lambang pangkat ATM yang turut diguna pakai oleh agensi penguatkuasa kerajaan yang lain. Isu ini dibangkitkan oleh sahabat kita yang berhormat Senator Laksamana Ahmad Imran. Untuk makluman yang berhormat Senator, pakaian dan alat kelengkapan ATM telah diwartakan pada Januari 2012. Justru dengan perwartaan tersebut, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 140 Kanun Kejaksaan yang menyatakan bahawa mana-mana orang yang bukannya anggota tentera apabila didapati memakai pakaian tentera atau membawa apa-apa tanda menyerupai seorang tentera atau yang digunakan oleh tentera adalah dikatakan telah melakukan kesalahan. Selain itu, Seksyen 25 Akta Kesalahan Kecil 1955 juga menyatakan adalah menjadi kesalahan kepada sesiapa jua yang memakai tanpa kebenaran pakaian seragam atau apa-apa pakaian yang menyerupai atau mengandungi apa-apa lencana yang jelas bagi pakaian seragam itu atau apa-apa tiruan warna terhadapnya sebagaimana yang ditetapkan bagi kegunaan anggota bersenjata Malaysia. Walau bagaimanapun Yobi Senator, atas faktor keterbatasan ATM untuk memberi teguran kepada agensi lain di mana ATM tidak mempunyai otoriti bagi mengekang penggunaan pakaian seragam coloring ataupun camouflage, maka berkemungkinan yang boleh menjadi penggawal adalah bahagian istiadat dan urusan persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang mana sebahagian istiadat JPM adalah pengurusi jawatankuasa pakaian seragam, kaki tangan awan dan badan-badan berkanun. Penubuhan jawatankuasa ini adalah sebagaimana digariskan melalui Pergiliran Am Bilangan 1 2016 untuk menimbang, meluluskan dan memberi maklum balas berkaitan semua permohonan pakaian seragam baru termasuk pakaian istiadat.
Justru itu adalah diharapkan Jabatan Perdana Menteri dapat menggunakan dalasan jawatankuasa ini untuk mengeluarkan satu peruntukan-peruntukan berbentuk akta atau klausa yang menyuruh bagi semua agensi kerajaan, badan berkanun, badan bukan berkanun dan swasta bagi mengawal sila sebarang bentuk penggunaan pakaian atau pangkat. Sebagaimana maklum Yang Senator juga, melalui jawatankuasa pakaian seragam kaki tangan awam dan badan-badan berkanun bilangan 1/2020 memutuskan task force pakaian seragam yang dimulakan oleh Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Parlimen Negara juga akan melibatkan APMM, Jabatan Bomba dan Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Penjara akan meneliti semula isu pemakaian serta penggunaan tanda pangkat, insignia dan pakaian celoring di kalangan agensi awam yang seterusnya akan menjelaskan juga perincian berkaitan corak dan warna pakaian celoring yang bersesuaian untuk diguna pakai oleh lain-lain agensi dan kementerian. Tuan Yang Bertua, ada beberapa lagi tapi sebenarnya saya dah jawab semua soalan-soalan yang dikemukakan Senator. Cuma ada yang tanya 3-4 tu mungkin tak dapat jawab. Jadi saya yang tu nampak gaya terpaksa jawab secara bertulis. Baik. Ya. Jadi ingin saya terima kasihlah yang dibangkitkan Yang Mohd semua Senator. Ingin saya tegaskan dan memberi jaminanlah kepada semua, sesungguhnya Kementerian Pertahanan dan ATM sentiasa bersedia memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara kita terjamin dan terpelihara. Kita semua boleh tidur lena, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Ikmah Syam Aziz, Timbalan Menteri Pertahanan kita telah menjawab dengan baik dan panjang lebar, ya.